العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ketiga pada pagi ini iaitu Al-Khalwatu wal-Uzlah. Khalwat dan uzlah, atau diterjemahkan bahasa Melayunya menyendiri dan mengasingkan diri. Pengarang memulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira ma'aishin nas kulluhum rajulan akhizan bi'inani farsihi fi sabilillah bi'inani farasihi fi sabilillah in sami'a qur'atan aw hay'atan kana ala matni farasihi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi midhanihi aw rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si sha'fatin min hadhihi ash-sha'af أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير." Maksudnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara cara-cara terbaik bagi manusia dalam mencari penghidupan adalah mengendarai unta, mengendarai kuda di jalan Allah. Dan bila dia mendengar suara manusia-manusia yang panik atau ketakutan, dia memacu kudanya mencari mati syahid atau kemenangan di medan jihad. Atau seorang mengembalakan biri-biri dan kambing-kambingnya di puncak gunung atau di dalam lembah, dan mendirikan solat, membayar zakat dan beribadat kepada Tuhan sampai maut menjemputnya. Seluruh urusannya dengan sesama manusia didasarkan pada kebaikan. Khalwat atau menyendiri adalah sifat orang-orang suci, dan uzlah, mengasingkan diri, adalah lambang orang yang bertauhid. Memisahkan diri dari manusia sangat diperlukan bagi murid pada awal keadaannya, dan selanjutnya mengasingkan diri pada akhir keadaannya, kerana telah mencapai keakraban dengan Tuhan. Sikap seorang hamba yang layak ketika dia memutuskan untuk memisahkan diri dari manusia adalah meyakini bahawa masyarakat akan terhindar dari kejahatannya, bukan bahawa dia akan terhindar dari kejahatan mereka. Sikap yang pertama adalah hasil dari seorang yang memandang rendah dirinya sendiri. Sikap yang disebut di belakangnya adalah akibat seseorang merasa bahawa dirinya lebih baik dari masyarakat. Orang yang menganggap dirinya tidak berharga adalah rendah hati, dan orang yang menganggap dirinya lebih berharga berbanding orang lain adalah sombong. Seseorang melihat seorang rahib dan berkata kepadanya, "Anda seorang rahib?" Dia menjawab, "Bukan. Saya adalah anjing penjaga atau penjaga anjing. Jiwa saya adalah seekor anjing yang menyerang umat manusia. Saya telah menjauhkannya dari mereka supaya mereka aman." Seorang lalu di hadapan salah seorang soleh yang adalah seorang syekh, dan syekh ini merapatkan jubahnya supaya tidak bersentuhan dengan pakaian orang tersebut. Orang tersebut bertanya, "Mengapa anda menarik jubah anda? Pakaian saya tidak kotor." Sang syekh menjawab, "Dugaan anda salah. Saya menarik jubah saya supaya tidak menyentuh
pakaian anda kerana jubah saya kotor. Kalau tidak, jubah saya pasti mengotori pakaian anda. Jadi bukan kerana saya bermaksud menjaga jubah saya supaya tidak dikotori. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang penting dalam membersihkan diri dan dalam menguatkan iman, keyakinan kita kepada Allah ialah beruzlah dan berkhalwat. Bila kita sebut perkataan khalwat, artinya seorang meletakkan dirinya atau menjadikan masa-masanya bersama Tuhannya. Ini istilah khalwat dalam ilmu kesufian. Bukannya khalwat dalam ilmu masyarakat. Dalam ilmu masyarakat, khalwat maknanya laki perempuan, tangkap khalwat. Dalam ilmu kesufian, perkataan khalwat ialah seorang yang menyendiri, meluangkan masanya seluas-luasnya, meletakkan perhatiannya, memfokuskan segala pemerhatiannya antara dirinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan kedua namanya uzlah. Uzlah artinya mengasingkan dirinya dari manusia. Ia agak jelas. Kalau sebut khalwat, dia meletakkan masanya untuk Allah Ta'ala, dengan Allah. Maka dia berzikir, dia membaca Al-Quran. Maka dia memperbanyakkan ketaatannya pada Allah, dia bermuhasabah diri. Dan semua perkara-perkara yang akan memperbaiki dirinya. Maka ini khalwat antara dia dengan Allah. Perkataan uzlah pula ialah dia memisahkan dirinya dari manusia. Yang ini antara hubungan dia dengan manusia. Sama ada ia dilakukan secara minimum, beruzlah dari manusia, menjarakkan diri dari manusia. Sama ada uzlah yang bersifat kecil-kecilan, seumpama seorang bila bersama dengan orang ramai, dia kurangkan bercakap. Maka ini uzlah. Seorang bila mana dia bersama dengan masyarakat, dia tidak menggunakan masanya untuk melepak dengan mereka. Dia cuma melakukan urusan dengan mereka. Maka ini juga makna uzlah. Atau seorang cuba menghindari kejahatan-kejahatan yang mungkin jiwanya yang lemah mudah terpengaruh daripada masyarakat sekelilingnya. Maka ini juga uzlah. Seorang yang mendiami rumahnya, memperbanyakkan masanya di rumah, maka ini juga disebut sebagai uzlah. Orang kita sebut dia ni kurang bersosial. Makna uzlah. Tetapi kita nak pergi pada makna uzlah yang sempurna. Uzlah yang sempurna artinya dia cuba mengelakkan dirinya mempunyai hubungan dengan manusia pada perkara yang boleh merosakkan agamanya. Baik, di antara uzlah dengan ikhtilaf. Ikhtilaf yang ini bercampur dengan manusia. Beruzlah. Baik, apakah dalam Islam kita tak kata salah satunya baik, tetapi kedua-duanya baik bergantung pada manusia. Macam kita sebut sekarang dalam ujian COVID kita. Kita tengok bila COVID, maka kerajaan pun mengeluarkan perintah beruzlah, atau mereka namakan quarantine. Beruzlah, dia kurangkan social distancing. Mesti ada satu jarak bermasyarakat, kurang bergaul, kurang berkumpul, elakkan diri daripada tempat yang agak sempit. Semuanya itu adalah uzlah. Cuma dalam zaman moden difahami uzlah hanya takut penyakit namanya COVID. Tetapi uzlah dalam bidang kesufian bimbang kepada penyakit yang boleh merosakkan hati, yang menjadikan kesudahan nanti dia dengan Allah bila pulang kepada Allah, dia akan binasa. Kalau COVID hari ini, quarantine hari ini, uzlah hari ini, atau disebut sebagai i'tizalul manzili, quarantine di rumah, lebih bersifat menjaga tubuh badan. Tetapi uzlah lebih bersifat menjaga iman, menjaga agama. Dan kalau kita lihat bagaimana para Nabi SAW pada permulaan mereka akan dimulai dengan kehidupan beruzlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah bercampur masyarakat dan melihat segala kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, maka mula Rasulullah SAW suka berkhalwat dan beruzlah. Maka baginda menjadikan Jabal Nur, Gua Hira sebagai tempat baginda SAW beruzlah. Sebab apa pemilihan tersebut? Kerana ia berhampiran dengan Mekah, dan daripada
Gua Hira dapat kelihatan Kaabah. Maka baginda mula berada di sana, beruzlah. Demikian juga kita lihat Nabi Allah Ibrahim AS. Bila melihat masyarakatnya rosak, maka Nabi Ibrahim mula beruzlah. Sehinggalah datang hikmah kenabian, kerasulan untuk berdakwah kepada kaumnya. Dan demikian kita lihat Nabi Musa AS. Maka dia beruzlah daripada masyarakat Mesirnya menuju ke Madian. Satu uzlah di pedalaman, menjaga kambing, untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya, sehingga Allah mewahyukan padanya untuk kembali kepada kaumnya, kembali kepada Fir'aun, untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Ta'ala. Maka demikian kalau kita baca mana-mana kisah para Nabi SAW, mereka melalui zaman uzlah. Demikian kalau kita lihat kita sendiri dalam sistem pendidikan kita diajar beruzlah, dikuarantinkan atau diletakkan, disimpan dalam asrama sebagai satu bentuk uzlah, kalaupun bercampur dengan orang yang satu, yang seangkatan dengan kita, bagi memastikan kualiti kita. Jadi secara umumnya memang uzlah ini satu benda yang baik dalam semua perkara. Tetapi kita nak seimbangkan atau kita nak fahami uzlah yang sebenar, khalwat yang sebenar, mengikut pertimbangan, mengikut perintah syarak. Pengarang kita memulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya sebaik-baik kehidupan manusia sama ada menjadi seorang yang sentiasa berjuang pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah, ataupun seorang yang membawa harta bendanya di puncak gunung jauh daripada manusia, dan di sana dia menyembah Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan menyembah Allah sehingga datang kematian kepadanya. Artinya Rasulullah SAW menyebut dua golongan manusia. Yang pertama, yang berjuang, berperang pada jalan Allah. Yang kedua, yang berperang dengan dirinya sendiri, hawa nafsunya, menyendiri untuk dia menguatkan ibadatnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat hadis yang memberi maksud penjelasan yang seumpama ini dalam hadis Tirmizi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, man najah, apakah yang boleh menyelamatkan seseorang? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka wal yas'aka baituka wabki ala khati'atika. Artinya, hendaklah kamu menjaga lidah kamu, kemudian hendaklah kamu sentiasa berada di rumah kamu, kemudian hendaklah kamu menangis atas kesalahan dan dosa kamu. Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang uzlah di sini. Dan hadis yang lain Nabi kata, yushiku an yakuna khaira malin muslim ghanaman yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr yafiru bidinihi minan nas. Rawahul Bukhari. Akan datang satu zaman, sebaik-baik harta orang Islam ialah kambing. Akan datang satu zaman harta paling bagus sekali untuk orang Islam miliki kambing. Maka dibawanya ke puncak gunung, dibawanya tempat-tempat yang berjauhan dengan manusia untuk menyelamatkan agamanya daripada manusia. Di sini disebut tentang kambing. Kenapa kambing? Kerana kambing memenuhi keperluan kita untuk makannya, untuk minumnya, yakni susu kambing, dan juga untuk alat-alatannya melalui kulit-kulitnya. Jadi kambing ini memenuhi keperluan minimum bagi seorang Islam. Sebab itu untung orang yang beli kambing, sebab dia memenuhi keperluan dia. Kalau kita cerita inflasi ke buruk ekonomi, orang yang ada kambing ni dia ada kelebihan. Kenapa? Kerana dia secara umumnya mampu untuk menjaga dirinya dengan keberkatan kambing tadi, dengan sifat-sifat yang mencukupkan keperluan manusia. Jadi dalam hadis-hadis yang kita bacakan menunjukkan bahawa memang dalam Islam ni ada uzlah demi menjaga agama. Tetapi lihat bagaimana Al-Imam Al-Qushairi menghuraikan perkara ini dengan jelas. Bila beliau menyatakan bahawa, baik, kenapa kita beruzlah? Apakah kita nak selamatkan diri kita
dari kejahatan manusia, atau kita nak selamatkan kejahatan kita yang mengenai manusia. Bagi orang sufi, tujuan mereka beruzlah ialah mereka tidak mahu diri mereka merosakkan orang lain. Lebih daripada mereka berfikir orang lain akan merosakkan mereka. Kenapa? Seorang yang melihat diri mereka akan merosakkan orang lain, maka ini orang tawaduk. Sebab dia melihat dirinya yang masalah. Dirinya yang salah. Dirinya yang berdosa. Bukan dia melihat orang lain banyak dosa. Saya tak nak gaul dengan orang ni, orang lain banyak dosa. Tidak. Artinya orang-orang sufi atau orang yang ingin melalui jalan sufi, yang pertama dia kena niat. Tujuan dia uzlah ialah untuk mengelakkan kejahatan dirinya mengenai orang lain. Bukan dia bimbangkan kejahatan orang lain kena pada dirinya. Kan dia tidak melihat dirinya itu suci. Dia melihat dirinya orang yang berdosa. Kerana manusia, selagi mana melihat dirinya berdosa, maka itulah dia lambang tawaduk dia. Tetapi kalau dia melihat orang lain berdosa pada dia, itulah kita katakan nilai-nilai kesombongan yang wujud. Sebab itu tuan-tuan, kita tak melihat orang lain banyak dosa pada kita. Tapi kita melihat bahawa kita yang mungkin banyak dosa pada orang lain. Kerana itu kita memperbanyakkan taat. Kita memperbanyakkan istighfar. Kita memperbanyakkan semua perkara yang dituntut oleh Allah kerana kita ni berdosa. Kita kurang buat baik. Kita jangan sama sekali merasakan diri kita banyak buat baik. Diri kita banyak pahala. Diri orang lain ni kurang buat baik, kurang pahala. Tidak. Sifat merendah diri, sifat orang beriman. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah memerintahkan kepadaku untuk memberitahu kamu semua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu merendah diri kepada Allah. Maka ini tujuan kita beruzlah. Kita nak selamatkan orang lain daripada kejahatan kita. Saya nak kurangkan bercakap dengan isteri saya. Kenapa? Sebab saya takut perkataan buruk saya merosakkan dia. Saya nak kurangkan bergaul dengan orang ni. Kenapa? Saya bimbang kejahatan saya. Saya yang ngumpat. Orang yang terpaksa dengar saya ngumpat. Maka ini orang yang betul-betul beruzlah. Dia melihat kejahatannya yang akan mengenai orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, benar satu kejadian, seorang bertemu seorang rahib. Istilah rahib ni dalam istilah sufi bukanlah paderi. Rahib maknanya ahli ibadat, abid. Orang abid. Maka bila dilihat, kamukah orang yang abid, rahib? Katanya tidak. Saya cuma penjaga anjing. Penjaga anjing, harisu kalbin. Maknanya diri saya ni macam anjing. Saya kena jaga diri saya. Kalau tidak, dia gigit orang tu, dia gigit orang ni, dia menajis orang tu, dia menajis orang ini. Maksudnya dia melihat dirinya ini, hawa nafsunya seperti anjing yang boleh merosakkan orang lain. Maka dia menggagahi dirinya, menjaga hawa nafsunya. Tuan-tuan, kita seumumnya bila kita bergaul dengan orang, kita bimbang perkataan kita ini yang akan mengguriskan hati mereka. Perkataan kita menyebabkan dosa dia. Maka kita beruzlah supaya kata-kata saya tidak memudaratkan orang lain. Atau buat pertindakan saya boleh memudaratkan orang lain. Maka ini tujuan utama uzlah. Menjaga diri kita, menjaga kejahatan yang mungkin ada pada kita supaya tidak merebak pada orang lain. Pernah diceritakan ada seorang soleh. Orang soleh tadi bertemu dengan orang soleh yang lain. Bila dekat dengan dia, dia mula lipat kain dia, ataupun kita katakan gumpal kain supaya tak kena kain orang lain, seorang lagi. Lalu orang ni pun kata, kenapa kamu buat macam tu? Apakah kamu nyangka pakaianku kotor? Jawabnya, bukan. Aku bimbang pakaian kotorku mengenaimu. Lihat tuan-tuan bagaimana sifat rendah diri. Artinya, bukan kita melihat mudarat orang pada kita, kita takut mudarat kita pada orang. Baik. Kalau kita sebut tentang uzlah, maka bukankah Islam menyuruh kita bergaul dengan manusia? Bukankah ada hadis yang menyebut al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bercampur dengan orang dan bersabar dengan kejahatan mereka lebih baik daripada orang beriman yang tidak bercampur dengan orang yang tidak bersabar dengan kejahatan orang. Jadi di sini menunjukkan kelebihan bersosial. Bukankah para Nabi SAW bersosial? Bertemu dengan masyarakat, pergi ke pasar, berdakwah dan sebagainya. Baik, memang umumnya, kalau sekiranya dengan bersosial, kita mampu menjaga agama kita.
dan kita mampu memberi manfaat kepada orang lain, dan kita mampu menjadi idola atau menjadi contoh tauladan pada orang lain, maka bagus. Sebab para Nabi adalah contoh tauladan kepada semua manusia. Para Nabi bahawa mereka ini tidak dicampur, tidak dipengaruhi dengan kejahatan manusia. Tapi kalau kita orang lemah, kalau kita macam siapa sakit tuan-tuan, bukankah tempat kita selayaknya di hospital? Diuzlahkan di hospital. Saya sakit, imam saya sakit, imam saya lemah, maka selayaknya saya berada di mana? Di hospital, yang tidak dikunjungi melainkan orang yang merawat saya, doktor, nurse. Kalau pun orang nak melawat saya, boleh waktu melawat. Waktu melawat pukul 12 sampai pukul 2 petang. Datang pun sekejap. Duduk pun tak boleh cakap banyak. Tak boleh sembang projek dengan saya. Cuma cerita apa khabar, sihat, mudah-mudahan awak sihat. Itu je. Artinya tuan-tuan sekalian, kita tadi menyebut bahawa bukanlah uzlah satu perkara yang mutlak baik. Ia bergantung pada, pertama, uzlah ini bergantung pada individu tu. Yang kedua, uzlah itu bergantung pada keadaan persekitarannya. Individu itu sendiri, apakah ia mudah dipengaruhi atau dia mungkin menyebabkan kejahatan pada orang. Dan yang kedua, keadaan tempat. Dan yang ketiga ialah waktu dan masa. Tiada 3 unsur penting. Pertama, kita sendiri. Yang kedua, masa. Masa ni. Yang ketiga, tempat. Kadang-kadang kita berada pada tempat yang baik, maka bergaul lebih baik. Kadang-kadang kita berada tempat yang kurang baik, yang kita iman lemah, kita mudah terpengaruh dengan kejahatan, atau kita mungkin membawa kejahatan pada masyarakat. Kadang-kadang waktunya, masa-masa ini menyebabkan, zaman ini menyebabkan kerosakan itu lebih jelas. Jadi tuan-tuan sekalian, secara umumnya kita bila bercerita tentang mana baiknya uzlah, perlu menilai diri kita sendiri, tempat dan waktu, masa. Oleh sebab itu, bila kita nak beruzlah, bukanlah kita boleh beruzlah kosong macam tu, dia ada syarat. Yang kita akan jelaskan nanti syarat-syarat bagaimana seorang boleh beruzlah atau berkhalwat. Tetapi sebelum itu, kita nak memberitahu secara kelebihan beruzlah. Apakah kelebihan uzlah? Kita menyelamatkan agama kita, dan kita juga mungkin menyelamatkan agama orang lain. Kita menyelamatkan dunia kita. Kita juga mungkin menyelamatkan dunia orang lain. Kita menyelamatkan keluarga kita, dan mungkin juga kita akan menyelamatkan keluarga orang lain. Kita menyelamatkan harta kita, dan mungkin juga kita menyelamatkan harta orang lain. Yang ini uzlah, dia berkait dengan diri kita, berkait dengan agama kita. Ini makna dunia kita, agama kita, dari keyakinan kita, atau berkait dengan keluarga kita, atau berkait dengan harta benda kita. Kerana kadang-kala harta benda kita bergaul dengan keadaan yang penuh dengan syubhah. Maka kita nak elakkan. Kadang-kala keluarga kita. Uzlah ni bukan bersendirian ke? Bukankah bersendirian? Maka kenapa babitkan keluarga? Tuan-tuan, kadang-kala uzlah ini bersendirian. Ya, kita bersendirian. Kadang-kala kita perlu membawa keluarga kita bersama. Sebab Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kadang-kala uzlah itu membabitkan keluarga. Bagi orang yang tak berkeluarga bersendirian, ya, dia akan bersendirian. Kalau dia ada isteri dan anak-anak, maka dia akan membawa bersama anak-anaknya, isterinya, untuk beruzlah daripada masyarakat. Kadang-kadang kita, tuan-tuan tengok, kita bawa keluarga kita pindah kat mana? Saat saya nak pindah tempat ni sebab senang cari rezeki, Ustaz. Ada kata saya nak pindah tempat ni sesuai untuk anak-anak, Ustaz. Pengudaraan, environment cukup bagus. Sebab tu saya pindah keluarga saya, anak-anak saya kat sini. Kadang-kadang kita kata kita pindah ni sebab lebih tenang, lebih damai. Artinya kadang-kadang uzlah ini membabitkan keluarga. Walaupun kebanyakan sufi bila menyebut tentang uzlah, dia merujuk pada dirinya sendiri. Ini kerana mereka tidak punya tanggungan. Tetapi kalau sesudah mereka punya tanggungan, maka mereka membawa bersamanya isteri mereka, anak-anak mereka bagi menjalani kehidupan uzlah. Sebab itu bila Rasulullah SAW menyebut seorang beruzlah tadi bawa kambing, kalau dia boleh bawa kambing untuk jaga agama, sementara keluarga dia.
kambing pun dia boleh bawa bersama dia hartanya, maka bukankah keluarganya ialah harta yang lebih bernilai daripada harta yang lain. Jadi seorang yang hendak beruzlah, pertama perlu menjaga niat dia. Niat tu amat penting. Kalau dia tidak menjaga tujuan dan niatnya, barangkali daripada permulaan uzlah dia sudah sombong. Bila dia menyangka orang ni semua merosakkan Ustaz, kita orang baik, kita takut bergaul jadi jahat, maka bermula sombong dia. Jangan. Niat kita ialah untuk menjaga diri kita, mengelakkan kejahatan kita, mengenai orang lain. Lebih daripada kita takut kejahatan orang kena pada kita. Tapi Ustaz, kalau seorang berkata, saya tak kata saya baik, tetapi saya bimbang kejahatan orang akan mengenai saya, apakah perkataan itu sahaja menjadikan saya sombong? Baik, bila kita sebut tentang sombong, pertama, sombong asasnya ialah niat kita apa dia? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, apakah perkataan itu perkataan yang untuk menunjukkan realiti atau untuk membangga diri? Kalau menunjukkan realiti, betul Ustaz, ni saya tengok ni agak berjudi, saya takut, itu realiti. Atau seorang yang cuba menyebut bangga diri, maka di sini bermula riak dan sombong. Ya, kadang-kadang betul kita sebut, memang Ustaz tempat ni pak kelak banyak, realitinya begitu, semua orang tak tutup aurat, saya bimbang anak-anak saya. Ia datang daripada kebimbangan pada realiti, bukan pada perasaan saya tengok orang ni jahat-jahat semua Ustaz, tak bersufi, maka saya ni orang sufi, saya nak jauhkan diri saya. Maka ia menunjukkan kesombongannya. Jadi tuan-tuan sekalian, apapun kita katakan, pertama, uzlah dan berkhalwat, satu perkataan yang perlu ada dalam kamus kehidupan kita. Uzlah dan berkhalwat perlu ada sebahagian daripada waktu hidup kita. Uzlah dan berkhalwat perlu menjadi salah satu daripada keutamaan kita dalam menghadapi kerosakan diri kita dan kerosakan zaman. Uzlah dan juga berkhalwat perlu menjadi satu cara untuk membaiki diri kita. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, khudhu bihazzikum minal uzlah, jadikan sebahagian waktumu untuk beruzlah. Tuan-tuan, kalau kita tidak mampu beruzlah secara kullian, beruzlah secara peringkat-peringkat tertentu untuk menjaga agama kita, untuk menjaga diri kita, untuk mengelakkan kejahatan kita daripada mengenai orang lain. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Sebelum kita nanti insya-Allah akan menguraikan apakah syarat-syarat bagi beruzlah dan berkhalwat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.